discussion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan perbincangan kita di hari ini dengan surah Al-Fatihah. Nama saya Muhammad Nasrul Hakim bin Mat Nasir daripada kelas DPIH 5B. Pada hari ini, kumpulan kami akan membincangkan mengenai kaedah asas ketiga, iaitu kesukaran mendatangkan kesenangan. Al-Masyaqqah Tajlibul Taisir. Untuk menerangkan kaedah asas ini, maksud daripada Al-Masyaqqah Tajlibul Taisir itu ialah kesukaran mendatangkan kesenangan, di mana masyaqqah itu bermaksud pada kesukaran dan kesusahan. Maksud pada kaedah ini adalah apabila berlakunya sesuatu kesulitan ataupun kesukaran dalam melaksanakan sesuatu kewajipan, maka diperintahkan oleh Allah SWT untuk mencari jalan keluar dan mengikuti jalan itu untuk menghindari daripada kesulitan itulah. Antara dalil yang telah diberikan dalam Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 286, iaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang bermaksud Allah tidak memberatkan seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Daripada ayat ini kita dapat membuktikan bahawa Allah SWT tidak sama sekali mewajibkan ke atas seseorang Muslim itu untuk melakukan sesuatu perkara yang sukar untuk dilakukan olehnya. Okay. Berkenaan dengan isu-isu semasa mengenai kaedah ini, antara yang kami dapat perolehi ialah, sebagai contoh saya terangkan isu yang kita sedang menghadapi ini, iaitu COVID-19, di mana kita telah pun melepasi bulan Ramadan yang mulia, di mana kita diwajibkan berpuasa sepanjang Ramadan. Tetapi tidak pula kepada orang yang mempunyai penyakit yang kronik. Sebagai contoh, pesakit-pesakit COVID-19, mereka-mereka yang telah dijangkiti oleh penyakit ini, tidak diwajibkan ke atas mereka untuk berpuasa, kerana berpuasa itu adalah satu yang perkara yang wajib. Tetapi jika mereka telah dijangkiti oleh penyakit ini, kesukaran bagi mereka untuk berpuasa adalah sukarlah, kerana mereka perlu makan ubat dan mereka tidak larat untuk berpuasa sepanjang hari. Jadi bagi mereka-mereka yang dijangkiti penyakit COVID-19 ini semasa di bulan Ramadan yang lalu, Allah SWT telah memberikan jalan kepada mereka, jalan mudah bagi mereka, iaitu mereka tidak perlu melaksanakan ibadah puasa ini jika mereka tidak mampu. Selain daripada itu, seperti solat, sebagai yang kita tahu, solat itu adalah satu perkara yang wajib. Tapi bagi mereka yang tidak mampu untuk melakukannya, mereka diberi beberapa keringanan. Sebagai contoh, jika kita tidak boleh solat berdiri, kita solat duduk. Jika kita tidak boleh solat duduk, kita solat baring. Jika tidak boleh solat baring, kita solat dengan isyarat mata. Dan jika tidak mampu juga untuk solat dengan isyarat mata, seperti orang yang stroke ataupun apa, kita solat dengan mengikut hati. Itu antara contoh-contoh dan isu semasa mengenai kesukaran menjadi sebab pada kemudahan ini, yang di mana kaedah inilah. Itu sahaja daripada saya. Teruskan dengan sahabat saya seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Aslam bin Kashful Nazir. Saya daripada kelas DP 5B. Seterusnya saya akan menerangkan
tentang jenis-jenis masyaqqah ataupun kesusahan dan juga sebab-sebab rukhsah. Kesusahan yang terkeluar daripada garisan kesusahan biasa ini contohnya seperti tanggungjawab yang dibebankan, ianya menyusahkan. Jadi ianya boleh membawa kemudaratan kepada diri atau harta ataupun kesusahan yang memerlukan masa yang panjang. Baiklah, kesusahan yang tidak, contoh-contoh kesusahan yang tidak dikira sebagai masyaqqah menurut syarak, yakni seperti kesusahan biasa seperti cuaca panas menjadi sebab kepada masyaqqah ataupun kesusahan ini, ianya tidak dikira mengikut syarak dan kepada orang yang berpuasa. Seterusnya maksud-maksud yakni ataupun pengertian kepada sebab-sebab rukhsah, ianya contohnya seperti musafir yang diharuskan ataupun sakit, iaitu keadaan sakit yang berpenyakit, ataupun terpaksa ataupun yang dia dipaksa seperti orang yang diugut ataupun dia dipaksa dengan kekerasan dan kejam serta ia tidak mampu melawan dan tidak mampu membantahnya. Baiklah, seterusnya saya akan membincangkan satu isu semasa yang ditugaskan kepada kami. Kesukaran mendatangkan kesenangan, yakni kepada orang yang bekerja di ofis. Sepatutnya sekarang ni kita dalam wabak berpenyakit yakni COVID-19, ianya tidak membolehkan kepada pekerja-pekerja yang bekerja di pejabat ataupun di mana-mana premis, mereka tidak boleh bekerja di pejabat mereka kerana dikhawatiri takut terkena wabak penyakit ini. Wabak penyakit ini sangat berbahaya. Jadi mereka dipermudahkan ataupun diberi kesenangan, mereka boleh bekerja di rumah melalui laptop, komputer ataupun yang lain, dan mereka bekerja di atas talian lah. Ianya dipermudahkan dan kesukaran ini isu semasa antara untuk kesukaran mendatangkan kesenangan. Baiklah, seterusnya saya serahkan kepada orang yang seterusnya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izam Syafi bin Mat Rozi daripada kelas DIPEH 5A. Jadi saya akan terangkan mengenai huraian kaedah yang kami bincangkan pada hari ini. Untuk huraian kaedah ini, ia bermaksud kesukaran itu menarik adanya kemudahan. Apabila terdapat suatu kesusahan atau kesulitan dalam menunaikan dan melaksanakan perintah Allah, perintah itu diringankan tidak seperti asalnya. Maksudkan di sini adalah bila terdapat satunya kesusahan ketika melaksanakan ibadah wajib ataupun perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan wujudnya satu kesulitan ataupun kesusahan, maka hukum pada ibadah ataupun amalan tersebut tidak sama pada asalnya. Maksudnya boleh dilaksanakan dengan pelbagai cara atas sebab darurat ataupun kesulitan tersebut. Ianya membolehkan satu ibadah boleh dilaksanakan dalam apa jua keadaan oleh setiap mukallaf. Maksudnya tak kisahlah kita India ke Cina ke Melayu ke, bila dikatakan mukallaf ataupun orang Islam yang dibawakan dengan syarat-syarat ataupun hukum-hukum tertentu, dan ketika ingin melakukan ibadah datangnya satu kesulitan, maka ibadah tersebut boleh dilakukan dengan cara-cara yang dimurahkan. Maksudnya cara yang mampu dilakukan oleh seorang itu dalam kesulitan tersebut. Dan seterusnya hukum furuk
antara hukum furuk yang boleh, antara keadaan-keadaan yang memakai kaedah ataupun hukum ini, antaranya adalah wajib menangguhkan kepada orang yang terdesak dan tertekan untuk melunaskan hutang sehingga kelapangan. Maksudnya jika terdapat seseorang yang terdesak dan mungkin dia ada berhutang pada kita dan dia tak mampu nak bayar, tapi dia juga dalam keadaan yang terdesak, mungkin nak bayar kereta, tanggungan keluarga dan sebagainya, anak belajar ke apa. So dalam keadaan terdesak tu, kita wajib untuk bagi dia penangguhan sehingga duit dia mencukupi sampai dia boleh simpan duit untuk bayar hutang kita tu. So kita wajib untuk menangguhkan hutang tersebut. Dan seterusnya adalah harus bagi balu keluar rumah apabila terdesak untuk mencari rezeki bagi menampung kehidupan. Baiklah, balu ini juga boleh dikategorikan sebagai janda kalau saya salah maafkan saya. Jadi kalau diikutkan seorang isteri yang kehilangan suami atau kematian suaminya, dia tidak boleh keluar rumah sehingga tempoh iddahnya habis. Jadi dalam tempoh iddah tersebut, untuk mencari rezeki bagi menampung dirinya, dia terpaksa ataupun dia harus juga keluar untuk mencari rezeki demi menjaga ataupun demi memenuhi keperluan dia untuk hidup, untuk kelangsungan hidup atau mencari rezeki yang halal. Kerana tempoh iddah seorang itu agak lama, jadi untuk tempoh tersebut mungkin jika ia duduk di dalam rumah saja, tak buat apa-apa, mungkin punca rezekinya akan terjejak sedikit. Seterusnya adalah dibenarkan orang yang mengusahakan suatu perniagaan untuk menggunakan modal perniagaan demi kelangsungan hidup. Allahumma salli Muhammad. Baiklah. Kita rasanya tu tak payah nak urai lah kot. Semua faham kan? Baiklah, seterusnya dibenarkan menjual barang yang menjadi kesulitan untuk menjaganya walaupun tanpa izin orang yang berhak. Contoh peniaga yang mati dalam perjalanan. Maksudnya macam dulu-dulu para peniaga atau pedagang ni, orang berdagang daripada negeri ataupun negara ke negara, dari satu wilayah ke wilayah. Jadi dalam tempoh perjalanan tersebut yang lama, mungkin ada peniaga-peniaga yang tidak dapat meneruskan perjalanan tersebut, mungkin atas dasar faktor kesihatan yang menyebabkan kepada kematian. Oleh itu, barang tersebut nak buat apa? So dengan itu, barang tersebut boleh diniagakan atau dijual akibat kematian peniaga tersebut. Baiklah. Untuk isu-isu semasa yang saya boleh utarakan dalam perbincangan ini adalah berkenaan masih isu-isu yang hangat pada masa ini, iaitu wabak COVID-19 ataupun coronavirus disease. Untuk isu ini, kita boleh lihat di mana frontliner ataupun petugas-petugas kesihatan yang bertugas, mereka terpaksa melaksanakan solat fardu secara jamak walaupun hakikatnya mereka tidak bermusafir, ataupun kesulitan-kesulitan yang lain yang boleh menyebabkan untuk jamak solat. Untuk keadaan ini, mereka terpaksa untuk jamak akibat ingin menjaga nyawa-nyawa para pesakit, yakni para pesakit yang terkena dengan
wabak-wabak ini terlalu banyak sehingga tidak cukup kaki tangan. Jadi dimudah ataupun diberikan kesenangan untuk mereka untuk jamak. Sebab mereka salah satu golongan ataupun salah satu tanggungjawab mereka untuk menjaga nyawa. Dan menjaga nyawa ini juga termasuk dalam salah satu daripada maqasid syariah yang 5, iaitu pada maqasid syariah yang kedua, iaitu yang pertama adalah menjaga agama, kedua adalah menjaga nyawa, yang ketiga adalah menjaga akal, keturunan dan harta. Baiklah, untuk maqasid syariah yang kedua ini iaitu menjaga nyawa atau kita boleh sebut sebagai hifzun nafs, menjaga nyawa. Dalam prinsip-prinsip maqasid syariah ini perlu dijaga. Jadi disebabkan nyawa itu terletak pada prinsip yang kedua, maksudnya dia adalah yang teratas, yang agak penting, yang terpenting, maka dibolehkan untuk frontliner ini melakukan jamak atas dasar kesenangan untuk menjaga nyawa. Betul ke? Maksudnya kemudaratan tersebut adalah disebabkan wabak dan sebab mereka memakai PPE dan perkakasan yang banyak. Jadi kalau terlambat mungkin akan berlaku kepada nyawa-nyawa yang terancam akibat coronavirus ataupun COVID-19 ini. Maka itu sajalah yang saya dapat huraikan ataupun rungkaikan sedikit sebanyak. Baiklah, dengan itu saya serahkan kepada orang yang seterusnya untuk membahaskan tentang bab ini. Sekian, terima kasih. Nama saya Azwan Arif bin Muhammad Halil, dan tadi sahabat-sahabat saya dah terangkan tentang kaedah ketiga ini, iaitu kesukaran mendatangkan kesenangan. Okey, saya akan terus masuk kepada isu semasa, iaitu isu ni jatuh di kaedah yang ketiga, iaitu Minta maaf ya, Wan tolong buka kamera ya. Okey, maafkan saya. Dah buka. Okey, maaf ada gangguan teknikal tadi. Okey, saya akan start balik. Isu yang akan saya bincangkan jatuh kepada kaedah pecahan. Betul kan saya, Izam? Betul kan? Kaedah pecahan yang ketiga, iaitu ad-darurat tabihul mahzurat. Betul? Betul. Okey, itu dia. Ad-darurat tabihul mahzurat. Ya, ad-darurat tabih al-mahzurat. Tabih al-mahzurat. Okey, maksud dia kemudaratan itu membolehkan tegahan. Kaedah ini maksud dia keadaan kemudaratan itu membolehkan perkara yang ditegah atau dilarang. Ia merupakan hukum pengecualian dalam keadaan terdesak dan terpaksa, mengharuskan perkara yang tidak diharuskan dalam keadaan biasa. Boleh di sini bermaksud dia tidak akan diseksa oleh Allah di akhirat. Okey, isunya contoh, seorang ni dia tersesat di dalam hutan dan tiada sumber makanan, dan salah satu sumber makanan yang dia boleh makan iaitu benda yang haram seperti khinzir. Apa-apa saja benda yang haram dibolehkan bagi dia. Okey. Itu saja daripada saya. Saya akan serahkan
kepada orang yang seterusnya iaitu Azlan Shah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Muhammad Azlan Shah daripada kelas DP 5B. Okay, saya akan teruskan dengan isu yang terakhir, iaitu daripada isu yang kita dapat, iaitu apabila seseorang itu terlibat dalam kemalangan dan ia menyebabkan seorang itu cedera parah dan terdapat banyak luka. Sebab itu dia ingin menunaikan solat, akan tapi luka yang terdapat pada badannya tidak boleh terkena dengan air dan jadi sukar untuk dia mengambil wuduk. Jadi so dalam Islam dimudahkan dengan cara lain, iaitu dengan bertayamum bagi ia menunaikan solat. Dan selepas itu jika ia tidak dapat menunaikan jika kerana cedera yang teruk, cedera yang parah, so mungkin agak sukar untuk dia menunaikan solat secara berdiri. Jadi sama macam yang Nasrul cakapkan tadi, kiranya dia tidak boleh tunaikan solat secara berdiri, boleh secara duduk, kalau tidak boleh secara baring ataupun dengan pergerakan mata. Itu saja daripada isu terakhir daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Lain ada nak cakap lagi ke? Baiklah, sedikit penambahan daripada saya Okey. berkenaan tayamum tadi. Kita juga tahu tayamum bukan saja untuk golongan-golongan yang seperti Azlan Shah katakan tadi. Ia juga boleh dipakai ketika mana kita tiada bekalan air ataupun tidak jumpa mana-mana sumber air yang bersih untuk mengambil wuduk ataupun berhadas kecil ini. Jadi dibolehkan pada waktu itu untuk kita tayamum disebabkan tiadanya bekalan air. Betul. Ada lagi penambahan daripada sahabat-sahabat, dipersilakan. Dia ada Mungkin sepatah dua kata Ahmad dari Aslam ataupun Nasrul. InsyaAllah masih sedang memikirkan. Rasanya itu juga. Itu saja Tak tahu ada yang lain ada nak tambah ke? Ya. berapa minit dah bro? Okey, kita boleh tamatkanlah perbincangan kita hari ni. Kita tutup kita punya majlis perbincangan kali ini dengan Iqrah dan Surah Al-An. Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Settle ke cur?